Hai, Assalamualaikum. So, for this video, kita akan tengok soalan berkaitan dengan permutation dan combination. Okay, jom kita tengok this example. This is question number 21. So, hitungkan bilangan susunan semua huruf daripada perkataan pecutan. So, okay. Perkataan pecutan jika diberitahu A adalah semua huruf vokal mesti bersebelahan. So, maksudnya huruf vokal ni dia kena duduk rapat-rapat. So, kita kena pasti dulu huruf vokal ni huruf apa sebenarnya. Vokal adalah A, E, I, O, U. So, kita tengok dalam kita punya perkataan pecutan ni, kita punya huruf vokal ada berapa. So, dekat sini kita boleh tulis yang vokal ada sama dengan berapa. So, 1, 2, 3. So, vokal ada 3. Untuk question A, dia kata bilangan susunan. So, huruf kita, maksudnya kat sini kita nak rearrange balik lah. Kita ada 7 huruf kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, kita nak letak vokal tu duduk sebelah-sebelah. So, kita tahulah yang dekat sini sebenarnya vokal ada 3. Okay. So, kita letak dia dekat 3 tempat. So, bila kita letak dia dekat 3 tempat, maksudnya kita letak 3 huruf dekat parking dekat 3 tempat. So, kenapa kita pakai parking? Kita pakai P sebab susunan tu penting. And then, kita kena tengok dekat sini. Dia kena sentiasa bersebelahan. So, maksudnya dia bolehlah duduk dekat sini. Yang first dia boleh duduk. Second, dia boleh duduk dekat sini. Kan? Dia bergerak. So, third dia akan duduk dekat sini. And then, fourth dia akan duduk dekat sini. And then fifth dia boleh duduk dekat sini. So maksudnya dia bergerak berapa kali tu? Kita ada berapa color? 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 color which is dekat sini maksudnya kita bergerak 5 kali. So here kita tuliskan dia sebagai dia kena duduk bersebelahan ni sebanyak 5 kali dia boleh duduk. Okay. And then next, apa yang kita nak buat dengan tempat kosong ni? Tempat kosong kita kena tengok huruf balance kita. Huruf balance kita kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. So kita ada 4 huruf balance. Maksudnya tambahkan dengan 4 huruf balance kita parking dekat berapa tempat? 1, 2, 3, 4. Kita parking dekat 4 tempat. So basically 3P3 kita boleh juga tulis 3 factorial. Same goes to 4P4. So dia adalah 4 factorial juga. So kita boleh tulis dekat sini. So 3 factorial didarabkan dengan 5 tambahkan dengan 4 factorial. So jawapan yang awak akan dapat dekat sini adalah 720. This is question untuk A. Jom kita tengok question untuk B pula. So, dia kata question untuk B, huruf pertama dan huruf terakhir adalah konsonan. So, this is, dia nak konsonan. So, konsonan selain daripada A, E, I, O, U. Selain daripada ni. Selain. So, kalau selain, maksudnya, kita ada kat sini berapa? 4 kan? 4 huruf selain daripada vokal. So, kita lukis balik, kita punya susunan tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kita nak susun huruf pertama dan huruf terakhir adalah huruf konsonan. So, konsonan kita ada 4. So, daripada 4 tu, kita parking 1 kat sini. And then, kita dah parking 1. So, balance kita tinggal 3 lah kan. So, daripada 3, kita parking lagi 1. And then, dekat sini, apa kita nak buat? So, balance huruf kita lah. Kita dah parking 2 huruf kan. So total kita ada 7. So balance kita ada 5 huruf. So daripada 5 huruf tu kita nak parking dekat berapa tempat? 1, 2, 3, 4, 5. Kita parking dekat 5 tempat. And then everything kita darabkan. So 4P1 darab dengan 5 factorial. And then darab dengan 3P1. So your answer should be 1440. So that's the answer for question number 21. Okay, jom kita tengok
soalan nombor 22 ni pula. So dekat sini dia beritahu satu jawatankuasa terdiri daripada 6 orang ahli. So maksudnya dia nak buat satu unit tu ada 6 orang dia punya ahli. And then ahli-ahli jawatankuasa tu dipilih daripada 7 orang perempuan dan 5 orang lelaki. So dia buat selection lah dekat situ. And then carikan bilangan jawatankuasa yang boleh dibentuk jika jawatankuasa itu mengandungi sekurang-kurangnya 3 orang lelaki. So dekat sini kita kena highlight info yang penting, sekurang-kurangnya 3 orang lelaki. Back to our question, kita nak buat ahli tu berapa orang? 6 orang. So kita draw dulu berapa position yang kita nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 orang yang kita nak pilih. Okay, daripada 6 orang tu kita ada 5 orang calon lelaki dan 7 orang calon perempuan. So and then dia bagi syarat dekat sini, dia nak at least sekurang-kurangnya 3 orang lelaki. So kita boleh dapat dekat sini daripada 6 orang ahli ni kita boleh dapat 3 lelaki pluskan dengan 4 lelaki and then pluskan dengan 5 lelaki. So maksimum lah 5 orang saja lelaki yang kita ada. Dia nak sekurang-kurangnya 3. So 4, 3, 4 dan 5. So maksimum lah tu. And then balance kita boleh ada berapa orang perempuan. So kalau dah 3 orang lelaki, kita nak 6 orang. So kita boleh pilih 3 perempuan. Dan dekat sini dah pilih 4 lelaki. So kita nak 6. So kita boleh pilih 2 orang perempuan. And then dekat sini kita ada seorang perempuan lah. One perempuan. Apa L? Okay. So here, disebabkan ini bukan susunan dia tak penting. So maksudnya kita boleh choose. Kita choose. So susunan tak penting, so kita choose. Kita choose apa? Maksudnya kat sini 3. Sorry. Daripada kita nak choose 3 lelaki. Oops. Kita choose 3 lelaki. Lelaki ada berapa? 5. Dan darabkan dengan kita choose 3 perempuan. Perempuan ada berapa? 7. Tambahkan dengan kita nak choose berapa lelaki? 4. Total lelaki ada 5. Darabkan dengan nak choose 2 orang perempuan. Total kita ada 7. Tambahkan lagi. Last choice kita ada choose 5 lelaki. Daripada 5 orang lelaki. Didarabkan dengan choose seorang perempuan daripada 7. Okay. If you notice value dekat sini. Bila kita tambah. Dia akan back to our requested punya syarat lah. Sebab kita nak 6 orang. So kita tambah 3 tambah 3 dapat 6. 4 tambah 2 dapat 6. 5 tambah 1 dapat 6. Kalau untuk choose ni memang dia akan follow kita punya instruction. So here your answer should be 350 tambahkan dengan 105 tambahkan dengan 7. So your final answer should be 462. Okay, so jom kita tengok soalan yang ni pula. So dia bagi tahu diagram shows 9 letter card to be arranged in a row. So kita ada perkataan equations kat sini. And then dia kata calculate the number of different arrangement of all the letter if the arrangement start with vowel. So vowel kita take note dekat sini. Vowel adalah A, E, I, O, U. So dia kata start. So daripada semua vowel yang ada kat sini kita nak start, which is kita ada 9 tempat. 8, 9. So kita nak rearrange ni. So kita check vowel kita ada berapa? 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay. Daripada 5 vowel yang kita ada dekat sini, so kita nak letak dia dekat satu tempat je. Kenapa nak letak dekat satu tempat je? Parking kat satu tempat sebab kita nak start with vowel. So here, apa yang kita buat? Kita ada 5. Kita nak parkingkan dia kepada satu tempat sahaja. So here, kita dah parking dia kepada satu. So what happen kepada 8 tempat yang lebih ni? So daripada 5 kita pilih 1. So tinggal berapa huruf? 4 huruf lagi yang tinggal dekat vowel. Tapi dekat total huruf kita daripada tadi yang kita dapat which is 5, kita pilih 1, so tinggal 4. So balance kat sini ada lagi 1, 2, 3 dan 4. So 4 tambahkan lagi dengan yang kita tak pilih tadi,
jadi 8 lah. 4 tambah 4 jadi 8. So kita parkingkan dia dekat 8 lagi tempat yang tinggal, which is 8P8. So ataupun kita boleh tulis dia sebagai 8 factorial. So solution dia adalah 5P1 didarabkan dengan 8 factorial. So here your answer should be 201,600. Okay, that's answer for question A. So question B pula dia nak apa? Dia kata all consonant must be together. All consonant must be together. So kiranya consonant ni dia nak berkepit. So kita tahu, kita kena kira berapa consonant yang kita ada. So consonant kita ada 5 huruf consonant, which is 1, 2, 3, 4 dan kita consonant ada 4. Yep. So consonant ada 1, 2, 3 and 4. Okay. So kita ada 4 consonant. And then dia kata must be together. So kita lukis balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So daripada 9 tempat ni, kita nak pilih dia 4 je. Kita nak 4-4 tu sentiasa duduk bersama. Sebab soalan kata dia must stay together, must be together. So dekat sini 4 konsonan tu kita parkingkan dia kepada 4 tempat, ataupun kita boleh tulis dia sebagai 4 factorial. And then kita boleh follow konsep yang tadi, which is dia boleh bergerak berapa kali. Sebab dia tu stay together kan. So dia boleh bergerak 1, 2, 3, 4, 5. So dah kedudukan yang asal dia 1, which is 6. So kiranya 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maksudnya ini dia akan berulang sebanyak 6 kali. Dia boleh move 6 kali. And then lagi remaining dekat huruf kita punya yang lebih tu, apa kita nak buat? So dekat tempat yang kosong ni, kita ada berapa tempat kosong? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tempat kosong. So maksudnya kita nak isi berapa huruf yang ada lagi? So kita cuma ada vowel kan yang lebih. So maksudnya kita akan isi 5 lagi tempat kosong. 5 parking kat 5 tempat. So here kita ada 4 factorial didarabkan dengan 6, darabkan dengan 5 factorial. So tekan calculator saja. So you will straight away dapat jawapan 17280. Okay, so question number 23. So dekat sini dia bagi tahu a quiz team consists of 6 student. So dia kata these students are to be chosen from 20 students. Calculate the number of different ways the team can be formed if there is no restriction. Kalau dia kata no restriction, maksudnya kat sini dia boleh pilih siapa-siapa saja. So dekat sini daripada 20 orang kita nak choose 6 je. So this is kind of straightforward punya question. So you will get the answer here is 387 60. Alright, so that's the answer for A. So answer for B, so dia kata kat sini 2 particular students must be chosen. So okay, back to kita punya soalan, kita nak ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita nak pilih 6. Kita nak buat satu team tu yang ada 6 orang. And then kita nak choose 2 orang. Kita nak choose 2 orang terus. So maksudnya dekat sini kita nak letak terus dia. Kita nak choose dia 2 orang dulu. So here is kita nak choose 2 daripada 2 lah. Sharp 2 kita nak letak 2 kat sini. So balance kita ada 4 tempat kan. So maksudnya dekat sini kita kena choose 4. So choose 4 daripada berapa? Total kita 20 tadi. And 20 ni kita dah pilih 2. So balance kita ada 18. So here straight away tekan calculator buat darab, and then your final answer should be 3060. Alright, so that's it untuk question permutation and combination.